الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas mereka yang terdahulu daripada kamu. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Sadaqallahul azim. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Ghazali ataupun kita panggil Ustaz Fuadi yang menjadi pengacara pada Ramadan ini. Dan rasanya dia juga imam sendiri dah. Imam di Madrasah Haji Yaqub ni jadi pengurusi juga. Pengurusi Madrasah Haji Yaqub Kampung dia. Seterusnya barisan para ahli jawatan kuasa. Tidak ketinggalan ada jemaah ataupun bangsa muslimin dan muslimat yang hadir pada malam ini. Alhamdulillah. Pertamanya kita ucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Taala memberi kepada kita banyak nikmat. Banyak nikmat yang Allah Taala berikan kepada kita. Kalau bertanya malam ni semua sekali yang hadir ni, apa nikmat yang Allah Taala bagi kepada kita? Nikmat yang dia bagi kita itu besar-besar. Besar-besar. Kalau menanya nikmat kamu besar sekali, macam-macam jawab. Noyaknya banyaknya nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Di antara nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita ialah nikmat kita boleh hidup lagi. Ramai orang mati. Kalau kita tengok keliling lalai kita, sahabat-sahabat kita, anak-anak kita, ada jemaah surga kita ni ramai. Tapi alhamdulillah Allah Taala beri kita ni hidup. Satu. Yang kedua, Tuhan beri kita hidup lagi, umur kita panjang, kita dapat mengabdikan diri kita kepada Allah Taala. Dalilnya orang kafir tadi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita semua sekali di kampung dia ni, kita mari sembahyang. Tapi zaman lagi sahabat-sahabat kita yang tak mari sembahyang. Dia baca kata, mana lagi balas di masjid baca juga. Ibadah lagi tu. Mana tak masjid, pergi sembahyang balas. Dia lepas. Karena begitu lah. Tapi kita ni alhamdulillah. Allah Taala bagi peluang lagi kepada kita hidup dan Allah bagi peluang lagi kepada kita hidup di dalam beribadah. Abang ucap terima kasihlah kepada KJK Masjid terutama sekali Ustaz Lee. Dia jemput abang kita. Abang mula-mula tu tak berani nak kata, mari. Tapi sebab Ustaz Lee kata malam ni nak sembah kambing. Jadi abang ke mana-mana bunyi kambing tu gaya Islam. Kambing beri yang kambing beri. Ambo yang tak ambo yang pasal ni. Ambo kan buat kambing dengan beri ambo tak ada ambo malu. Tapi kalau tak payah tak apa. Muslimin dan muslimat sekalian, alhamdulillah. Sebenarnya ambo ni tidak asing di sini ni. Ambo tidak asing. Ambo kalau mau mari sini dulu, ambo mari sini. Apa saya jemput panggil kosong juga. Baru kosong juga. Ayat tu. Kamu ingat lagi pasal lagi tu orang pakai ina. Nama kamu dia pakai ina. Kamu ini asal. Ada lagi ke? Orang ini pakai ina dia tahu ya.
Dia ni dia peramu. Kali dia jumpa dengan ambo pun, deh. Ambo ni betulnya ambo jadi cucu jago pada kakak pada kita. Mau sunnah tu jadi terjaga. Suami dia tu terjaga. Jadi, yang dulu juga, kamu lagi sama. Kamu lagi tahun 80 tahun 80 ingat, tahun 80 itu memang kamu kerak. Kalau kamu lagi mau kecil ni, mulai kecil ke sini mengikut kok. Cipon. Cipon. Kalau kamu lagi tercipon ni, kamu lagi kemarin. Jadi tak asing, tapi yang merasa tiga itu balas nanti kayu lagi. Balas kayu lagi. Dan kebanyakannya pakai sokok. Dia pakai pil kemarin. Tapi yang kamu rasa kecil sikit balas. Kau syukur kan? Kamu rasa kecil. Lebih kecil daripada. Kamu lagi pas main. Kamu jumpa lah dengan email. Kamu rasa main pengabang itu suku ini. Pociku lah, pociku. Sebab orang Ina tu amin. Alhamdulillah. Dan bila ambo biasa mari sini, kalau dulu ambo setiap hari Isnin ambo pergi dengar apa namanya Allah Yarham subuh panggil Haji Ismail bagi itu dia ngajak balas ke apa ni? Enggak, disebut salah. Ambo kayak ke apa namanya soal sekali dengan ambo ya dulu aku lagi ganti tika, aku pandai beam ganti tika dengan aja sini. Daripada palu black belt, palu palu halu dia, kadang-kadang aku ucap dia, kadang-kadang aku sekolah, pergi pak ganti tika. Dia hari tengah dia ngajar dia betul. Lepas sekolah, aku sekolah di sekolah menengah kapal. Dulu aku tak sekolah kamu. 1 hingga 5, 1 hingga 6. 1 hingga 6 ni aku belajar di sekolah menengah kebangsaan biasa. Belajar di sekolah menengah kampung laut. Saya senang aku bagi dengar. Mula tak cik ni dia bagi dengar. Mengingat lagi lah tiga tunya mana mula ti email okey mula. Patut ti email ni ada ni dulu. Pada orang raya, kamu ingat gitu-gitu jam itu. Tahun 80 antara tahun 85, 86, 87. Itulah tahun-tahun yang mau ganti bersikap. Mari dengar orang ngajar. Antara 85, 86, 87. 88. Lepas tu 90 tu mau gitu pun. Tapi PSO STP di sekolah menengah kebangsaan Mahmud Mahyidin Pasifik, mau pergi dengan itu. Jadi sini yang mau yang tadi dia berkata, kamu tidak asing, tidak. Kamu tidak asing. Kalau kamu mari sini, mari rumah menetap cikgu ini, kamu mari semaya sini, kamu pergi balas pasal cikgu kamu tu nama Zakaria Awenci, dah. Zakaria Awenci. Tak balas tu, dia duduk di Penggu. Jadi tak asing lah kawasan ini bagi aku. Dulu lah. Dari lama tak pagi jalan, penjaga tak ingat mana. Masalah mau tak pagi. Muslimin dan muslimat sekalian, terima kasihlah kepada pihak balasah yang jemput hamba, boleh hamba mari jalan. Boleh hamba mari jalan di apa nama ni Kampung Kiak. Masjid Gunung Susu tu ada hubung dengan hamba. Nak jemput mari tapi hamba tolak lagi. Hamba kata hamba tak test. Pasal dia tak banyak kambing lah. Jadi hamba kambing. Tapi hati ni pasal dia ayat kambing dia. Jadi muslimin dan muslimat sekalian benarnya ke? Kamu suka kalau pergi kampung-kampung dan alhamdulillah aku bertugas di Majlis Agama Islam Kelantan ni. Jadi aku jaga bahagian masjid. Bahagian imarah masjid ni. Jadi banyaklah di masjid-masjid di Kelantan ni aku pergi. Kawasan Kota Baru, kawasan Tupak, kawasan Pasir Mas dan ni apa banyak Pasir Mas ni. Malam ni Kriak, esok aku akan pergi pula di Bubepok Intel, kawasan-kawasan Pasir Mas pula. Jadi aku suka bila di jalan kita boleh jumpa. Kita boleh jumpa dengan orang kampung, kita boleh muzakarah, kita boleh bersilaturahmi.
tidak ada benda yang lain di antara kita. Kita mari ni, muslimin dan muslimat sekalian, hamba mari rumah hamba, tuan-tuan turun rumah, kita mari jumpa sini. Tak ada tujuan lain. Tujuan kita adalah untuk kerana Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah dalam Quran Tuhan kata innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Hanya yang memakmurkan masjid Allah itu. Ni walaupun nama balas masjid ni tempat semaya, tempat ibadat, tempat kita sujud kepada Allah Taala. Orang Kelantan kita dia pun nama masjid, dia pun nama surga, nama balasah. Mana boleh dia mahu balasah ha? Dia kata mudah nak buat. Apa festival kita? Dia kata kalau buat masjid, pun nama masjid dan buat apa ni? Tak. Apa yang jadi atas masjid baru tak berani nak buat? Nama masjid pula. Benar kan nama masjid ni dia fadilah dia apa kita boleh etikah dan sebagainya. Tak apalah, ni kita buat balasan. Tapi mungkin pada satu hari kita di sini kita fikir kalau kita buat balasan, kita berasa ada satu tempat, satu kerugian kalau kita buat balasan. Rugi mana? Bangunnya sama kita buat. Tapi duit kita buat batu, kita buat pipa, kita buat sanding. Tapi kita tidak memperolehi pahala ketika. Tapi kalau kita buat masjid, walaupun kecil kita buat masjid, tetapi pahala dia kita boleh beretika. Kita naik atas masjid. Dan tidak ada tempat tamu ke dunia ni yang lebih daripada masjid. Walaupun tempat tu nama istana sekalipun. Walaupun tempat tu nama emporium. Tempat tu nama parlimen. Nama gapo udung gapo, tapi tidak sama dengan apa? Dengan masjid. Masjid ni kita naik ke atas tu, sama ada kita pasal kipas, kau kita pasal tong, kau kita tak pasal gapo, kau sama ada kita naik kita baca Quran, kau kita sembahyang, kau ataupun kita berdoa, kau kita akan mendapat satu pahala nama apa dia? I'tikaf. Dan Siti Aisyah radhiyallahu anha, isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bagi tahu. Dia kata, apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Aisyah kata, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi bina'il masajid fid dur. Aisyah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh membina masjid di dalam kawasan perumahan. Di dalam kawasan ada rumah. Ad-dur ay fil buyut, di rumah-rumah. Macam kita ni kan? Rumah, sekeliling rumah. Apabila ada rumah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh membina masjid. Sebab apa? Apabila bina masjid, muslimin muslimat yang pertama sekali bila kita bina masjid, kita akan dapat mendirikan syiar Islam. Bila ada masjid ataupun palas untuk kita ni dah. Bila ada satu bangunan yang mana kita boleh mari sembahyang, kita boleh menzahirkan syiar Islam. Bila masuk waktu sembahyang, kita boleh sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bila kita bet tadi, syiar Islam ada di situ. Orang lalu kata, kampung Islam sini ni. Kita di Pasir Mah ni, di Gunung Susu ni tak apa dah. Kalau ambil tupak ni kan. Kampung tukar, kampung Siang dengan kampung Melayu. Pas kita nak cek apa tu, kampung Islam. Bila masuk waktu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Punya kata. Kita boleh tengok suasana kampung tu. Apabila orang betul utama sekali di dalam bulan Ramadan ini, boleh tengok orang doyo-doyo pakai kubit di masjid. Nah, masa amba jadi timnya dulu, amba jadi timnya di Tupak. Amba yang sama orang Tupak, amba kata, kita kena bezo biar zahir syiar Islam. Yang serupa kampung kita, Tupak dengan kampung sebelah kita. Kampung apa? Terbok. Terbok. Orang terbok bukan orang beb. Saat masuk waktu maghrib, waktu isyak, waktu subuh, tak ada syiar. Tapi bila kita lalu kampung Islam, dia tengok. Bunyi beb, dia kita nampak orang tu pakai kain, pakai peyuh. Jadi kalau orang Islam kita, tanya orang beb, tak tubik masjid, tak pergi masjid, tak ada pakai peyuh, tak ada nampak pakai kain. Supa orang kata. Supa kampung kita dengan kampung terbok. Supa kampung kita dengan ketik, situ dipanggil ketik apa lagi? Ketik kampung dalam.
di kawasan Tupak memang banyak. Kampung-kampung Siap. Baik, kita dapat mendirikan, kita dapat menzahirkan syiar Islam dan kita dapat mendirikan sunnah Rasulullah SAW sebagaimana yang kita buat. Satu. Yang kedua, apabila kita ada masjid, kita ada balasah kita ni, kita dapat, orang panggil kita dapat bertaaruf. Kalau kita tiap ni, kita kena belakang dah. Tapi kalau setengah kampung, dia mana bukan orang tempat tak. Kita tak kenal. Mungkin buat kuliah maghrib di PPR, Kota Baru di Kelocor. Ya, kita duduk dalam padang kenapa rumah mungkin dia mau siap ke. Kamu tanya orang situ ada banyak mana? Ada berapa unit rumah dalam ini? Bilik-bilik orang yang dikatakan rumahnya ada berapa? Dikata ada 1,000 unit. Kenal kau tak 1,000 unit? 1,000 unit ni maknanya katalah di satu unit tu ada 3 orang. Ayah isteri anak. Ada berapa orang? 3,000. 3,000 duduk dekat rumah ni. Berapa tingkat tu? PPR tu di Kelocor. Kamu tanya kenal ada tak sini? Tak kenal. Pak kenal mana? Pak kenal ialah Pak Mari Semaya di surga. Pak Mari surga maka kenal lah. Berkenalan lah. Tak. Jadi apabila kita ada surga, kita ada masjid, kita ada balasah, kita dapat bertaaruf dan kita dapat bersilaturahim. Mana weh Pak Mak lama tak hari sakit dia. Mana weh berjumpa dengan satu orang. Dia cerita betul lah mengundi kedai kopi malam. Demi naik, mari satu kumpulan pakai pil. Mai mana? Dia kata ada orang mati. Lepas tu orang itu mari lupa dia. Mati 2 hari kata mati. 2 hari. Sebab apa? Orang kampung tak tahu. Sebab tadilah. Sebab kalau lah bukan mana kata kasi mati tak pergi masjid kan. Tapi kalau lah kita sentiasa di masjid, sentiasa pergi di surga. Kalau kita sore pun sewaktu yang kita tak pergi masjid. Orang tanya kabar dah. Orang akan tanya kabar dah. Tapi kalau kita tak pergi masjid, 2 hari, 3 hari, orang tak tahu lagi. Kabar-kabar mati sore. Tapi kalau kita pergi masjid, kita tak pergi satu waktu. Kamu jadi email di Masjid Muhammadi dulu. Ada seorang adik Muhammad. Dan adik Muhammad tu. Kalau pergi di Masjid Muhammadi, orang kenal belakang dia. Orang panggil Datuk Puan. Masa mau jadi email, mula-mula mau jadi email, orang panggil Puan ni. Tak ada. Kemudian, bawah kuliah Muhammad tu itu kurniakan kepada dia. Wih pasak Datuk. Kenapa Datuk dia tu? Dia pergi semai Muhammad. Datuk Puan ni, dia ada sama. Motor dia tu dia minyak pun belakang. Motor kereta dia pun belakang. Sebab apa? Sebab dia takut tak semaya jemaah di Masjid Muhammad. Orang ayat panik kita pergi jemput dia pergi makan di pasir Mas. Dia tanya, saya kata balik mai subuh di Masjid Muhammad ni. Dia kata tak tahu lagi saya kata saya tinggi. Dia jatuh. Dia tak pergi semaya. Kalau dia tak pergi semaya dah. Ambo pergi semaya, ambo naik jadi tim yang tengok. Start. Mana? Zuhur tak. Asal kalian mana tim yang tak ada pun. Kamu tanya kapan ada tu? Ya gimana tu? Kamu tanya kapan? Oke karena dia datang. Kamu tanya kabar dia tu karena dia tu ahli jemaah tetap. Tetap ada semua di masjid. Dia pun lepas ada studio yang kamu 1-3 hari. Kamu pakat dengan ahli jemaah masjid. Banyak waktu dah ni. Zuhur tak ada. Asal tak ada. Ngeri tak ada. Satu ni gimana ni? Kita pakai ilmu dia tanya kabar gimana. Dia balik daripada orang. Dia mai goyak kamu, dia kata minta maaf pada email. Kamu tak goyak. Kamu tak ingat goyak pada email. Dia urut. Dia ada ketinggian lah kat dalam email dia tak lagi. Jadi nawayanya apabila kita mari semaya di masjid, orang akan tanya kita kalau kita tak mari. Nescaya kita tidak akan tinggal ada semaya. Bukan setakat semaya jemaah, kita akan bersama-sama dalam mengerjakan sunnah Rasulullah SAW. Dan yang ketiga, apabila kita ada masjid surah Balasih ini, kita dapat bijak untuk mengadakan majlis-majlis ilmu supaya kita ada majlis. Ini kita boleh buat lagu ini. Karena kita mari semaya.
Kita mari semaya. Kita bila kita mari semaya kita baca. Kau baca mana ni dapat program mana ni? Baca atas balas kita kau baca mana kita kopi. Kita kopi pun lepas semaya tu. Ya. Baca balik pagi lepas semaya subuh kita baca ataupun lepas semaya esok. Kita lagi kita kopi mana ni? Buah-buah kita kau gapok kayu tinggi. Kayu tinggi tu. Ni anak itu. Kat masjid tu kan. Kedai kopi apa? Dah tu. Ada kuih dia. Lanjut. Mana? Kayu tinggi dah. Kayu tinggi. Baik. Orang jadi makan tu. Dia tempat orang ramai tu. Dia nak share masak ke tu jeligo tak jeligo, tengok orang ramai satu video. Tengok kata jujur dah. Kadang-kadang kata jujur kunci, tengok nonton Pak PKK tu. Dia ramai juga Pak PKK tu. Baik, muslimin dan muslimat sekalian, dia kamu sebut tadi kan, kamu sebut lagi ke masjid-masjid, balasan-balasan. Kita tengok bagaimana ada orang itu. Dia kenapa tak ditiamur? Benar kalau sepatutnya aku tak dinaik jadi tikmeh. Sebab aku tak tahu ada orang sini lagu mana. Ada setengah orang pak tu main ngori baca panjang. Ada setengah baca pendek. Jadi aku nak jadi tikmeh aku tak tahu lagi. Ada kebiasaan sini ni lagu mana. Tapi dia tak didodok aku tak yang menaik jadi tikmeh. Ada setengah tepat tu lepas ngori ngati dah ada. Tak. Ada setengah tepat lepas Paisa baru dia nyati. Sini lagu mana sini? Ada setengah tepat dia pakai tak mau dah makan bikin bangun dah. Ada setengah tepat tu apa nama ni? Biasa bangun selawat dan caca salih habis. Habis semua kita salih belaka. Ada kan kita dah. Jadi amat tak tahu lah mana. Ada kali. Cuma amat suka ada kamu di satu masjid kan, tapi bukan pak kita. Saja ni nak kongsi lebih apa nama ni, malam ni tak ada tajuk nama mana walaupun apa ni pengacara sebut tadi, malam ni ambil Ramadan kita capu-capu dah. Apa deh? Apa deh? Pentingnya lepas pakai kami. Janji kami. Janji kami. Susu kami pun tak bodoh. Mungkin satu masjid ketika pergi ke Jawa Timur. Jawa Timur ni dia ada satu tempat pengajian dari pagi apa ni? Masya Allah. Bila kita visit tu, dia ada tempat pengajian tu dia ada satu kampus dia tu, dia ada 10 putih masjid. Besar-besar pada ni lagi. 10 putih tu besar pada ni lagi. Oh induk tempat majmah tu memang besar. Kita ni bila kita gini dia kira kita ni ulama. Di antaranya kita untuk kecek ke masjid-masjid. Dalam situ. Amba pun kena juga. Dan dari luar atas amba ada juga. Dekat maghrib dia ambil kita, kemudian dia buat di. Amba tak aja jumpa lagi tepat. Kita siapa kan? Kita naik di atas motor tu. Dia tak bisa lupa. Kaji ke sini. Yang orang ngajar pakai basket bisa lupa. Bukan di pagi. Kita makan bisa boleh pagi dah. Dia tak sebelum maghrib tu dia akan bisa lebu minum teh ke apa tu makan. Rupanya betul. Kalau dia buat ke cara tu memang betul. Bila kita makan bisa dulu, kita jadi kenyang. Dah. Kita jadi kenyang. Apa kan? Bila apa nama ni dia makan bisa mau makan limau putih. Sedap, bisa dia sedap. Makan. Tak pasal balik siapa ngori, apa putih, minai, semoga semaya ke apa maya. Kita kecek sedap. Orang makan orang lain dengar apa? Sedap juga. Sebab apa? Perutnya. Amba balik tu kan? Amba balik Indonesia, amba pun pergi masjid-masjid, amba royak. Nak mari masjid, sama ada nak semaya ngori, nak semaya jemaah, kena makan nasi dulu. Semua ya.
Bila makan nasi berujak. Orang ngajak, malam ni ke tak? Apa malam ni? Tak tahu tu apa mesti ni. Nah, kalau makan nasi tu, boleh duduk lama. Betul tak? Boleh duduk lama kita dengar orang ngajak. Kita pergi semai jemaah. Kalau kita kata nak makan nasi lepas semai jemaah. Kalau ada gabung email, umum sikit. Wih salah je. Apa kita semai je, satu masjid. Apa tak sewayak masjid mana tu. Kita semai je. Email salah. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak ada wih salah kat dua lagi. Bunyi dah start motor. Jadi kalau makan nasi, orang semai jemaah panjang tu posisi pun tak apa. Nah, email baca panjang sikit pun tak apa. Kita mari dengar orang mengajar. Orang mengajar lama sikit pun kita sampai pukul 10 pun tak jadi masalah. Nah, kenapa? Karena guru kita telah pilih. Satu maknanya orang Indonesia dia ajar betul. Kita sampai dia jam dulu sebelum daripada sembahyang maghrib supaya orang mengajar pun kejap dulu, orang dengar pun jadi kejap dulu. Maknanya mengajar lama pun boleh. Tapi apa malam tu apa tak mengajar panjang juga. Sebab apa takut kita pengalaman nak kecek. Jadi kita boleh ngaji juga Allah. Baik, muslimin dan muslimat sekalian, kita pergi kepada tajuk yang kita nak kecek pada ni iaitu ambang Ramadan. Ayat Al-Quran yang membacakan tadi. Sebelum daripada apa kecek tadi, apa sudah baca ayat satu ayat Al-Quran. Yang mana ayat Al-Quran ni kita biasa dengar semua dan boleh jadi kita hafal ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman. Allah Ta'ala menggunakan satu kalimah ataupun satu perkataan. Dia guna amanu kalau kita belajar bahasa Arab, sama ada kita belajar pondok ke ataupun kita belajar sekolah Arab ke. Amanu ni dia panggil fi'il madhi. Dan kita terjemahkan dianya, wahai orang-orang yang telah beriman. Kalau dia ada pondok, dia terjemah lagu mana? Wahai orang-orang yang telah beriman mereka itu. Dia baca lagu. Dia bubuh lagu. Wahai orang-orang yang telah beriman mereka itu. Seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Apabila dia mendengar wahyu-wahyu Allah yang diturunkan. Yang mana pada dia tu, ya ayyuhalladzina aman. Maka dia akan buka telinga. Dia akan pasang telinga. Dia akan berhati sungguh. Ini adalah firman Allah. Wahyu yang diturunkan sangat-sangat special. Berbanding dengan ayat Al-Quran yang diturunkan yang mana Allah Ta'ala sebut, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Wahai manusia ni umum. Sama ada orang Islam, orang bukan Islam, orang fasik, orang beriman, munafik, masuklah. Tetapi kalau saya kata ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman. Ini sangat special. Kenapa? Allah Ta'ala nak berayak kepada orang beriman. Kepada orang juru. Kepada orang pilihan. Orang beriman dah ni. Kalau tak beriman lagi, payah nak berayak. Ini nak berayak. Satu benda yang besar. Apa dia? Iaitu kutiba alaikumus siyam. Diwajibkan ke atas kamu berpuasa. Diwajibkan ke atas kamu berpuasa. Allah Ta'ala tak berayak. Allah Ta'ala mewajibkan ke atas kamu berpuasa. Tapi dia guna dengan benda majhul. Kutiba, diwajibkan. Guna diwajibkan. Allah Ta'ala boleh guna kataballahu alaikumus siyam. Telah mewajibkan oleh Allah Ta'ala ke atas kamu berpuasa. Tapi tak. Tuhan guna kutiba. Diwajibkan ke atas kamu berpuasa. Sebab apa digunakan kutiba? Iaitu disusu. Tuhan susu siapa yang menyuruh puasa. Hakikatnya memang Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi bila digunakan kutiba, dia jadi rengesan. Dia jadi rengeh.
Sebabnya kalau bunyi kita ni, maknanya diri kita sendiri nak puasa. Diri kita tu orang sendiri. Kita puasa ni dia jadi sehat. Dengan kita puasa jadi sehat. Jadi baik puasa mana tak. Bila kita puasa tadi, nafsu kita ganas-ganas tu jadi tunduk kepada Allah Taala. Baik kita puasa. Kalau puasa ni ke, puasa ni kehebatan puasanya, makan ni kita makan hak sedap jadi sedap. Sedap puasa ni, time buka puasa, Allahu Akbar. Kita minum air buruk tu kan, buah air batu tu sebenarnya sedap tak. Tapi kalau dengan kita buka puasa pula, dia jadi 2 kali sedap. Sedap makan ni tu, sedap lapar. Okay? Bila kita lapar ni, dia tak serupa dengan kita makan dalam keadaan kenyang. Kita makan dalam keadaan kenyang ni, sedap dah tapi kenyang dah ni makan semulut 2 gitu ya. Tapi kalau kita makan dalam keadaan lapar, sedap tu sekali, lepas sedap lapar. Jadi tak pengalaman ni. Sebab itulah Allah Ta'ala gunakan kalimat kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum. Kemudian tema yang pernah diberikan kama kutiba alal ladina min qablikum, sebagaimana diwajibkan ke atas mereka yang terdahulu daripada kamu. Sekali lagi Tuhan tak suruh jadi berat puasa ni. Puasa ni kan, dia bukan hanya diwajibkan ke atas kita lah ni dah. Hanya diwajibkan ke atas umat Islam saja dah. Tetapi sebelum daripada kita, sebelum daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah pun diwajibkan berpuasa. Artinya tak jadi ringan dan tak jadi berat. Yang kita ni kalau kita kata Allah tak berat bunyi. Lagu mana malam ni tak suka apa ni bunyi tu. Syarat separuh. Separuh dah tu deh. Apa gini? Orang apa nama ni? Orang Selut Mie. Selut Mie ni tahu mana Selut Mie? Tadi orang gitu muruga di majlis tadi. Mari-mari kamu tanya, pengen tanya dari mana? Dia kata Selut Palu. Mana Selut Palu? Oh dia banyak. Kamu tanya lama mat, berapa putih bukit kau ke? Dia beli ke tanpa dikere. Dikata ada 3 putih bukit kau ke? Buat Selut Mie. Apa gini Selut Mie? Orang situ dia pandai buat program. Dia buat di atas balasah yang kecil. Bila balasah kecil, dia panggil orang noreh kapal, noreh situ ke kapal lebih. Bila balasah kecil, 20 orang itu penuh dah. Ketak tu, 20 orang. Sebab apa? Sebab balasah dia kecil. Begitu ni, balasah kita tak sama. Aju program kita malam ni kita buat di masjid khusus buat baru. Tang ni. Kenapa? Nampak longgar. Ni apabila tempat kecil comel. Tempat kecil dalam 20 orang. Apa tengok orang tak nama mana? Dalam 20 orang tapi ketak tu. Apa kata? Amba mari daripada Pondok Pasir Tengku. Masa tamu duk Pondok Pasir Tengku. Daripada Kota Baru. Nak nyapa sini ni naik kereta api 3 hari 3 malam. Apa kata buat apa? 3 hari 3 malam. Dia lepas daripada kereta tu masuk bukit kau kita tu. Mula-mula juga. Lepas juga tu gelap. Kau bunyi tengah gitu. Gelap. Balik pet. Bom tu juga. Tapi juga. Lepas tu masuk pula bukit kau kita tu. Gelap pun. Balik. Bom tu juga pun. Kamu tanya, ni, lagu mana ni? Ambo bukan mari sama sini. Kau apa nak berhenti malam ni? Pohon nak cakap, dia pakai printer putih ya, situ. Malah suka pak gendong. Printer putih. Bunyi di belakang dia kata, "Tiga ustaz situlah." Jadi muslimin dan muslimat sekalian, la'allakum tattaqun, intipati daripada perintah berpuasa ini ialah la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hikmah Allah Ta'ala perwajibkan berpuasa kepada kita ialah supaya kita bertakwa kepada Allah Ta'ala. Baik, kita ni
fungsi sebut tadi, kita sudah tidak banyak hari dah kita akan menemui Ramadan. Sebanyak hari dah kita ni. Berapa hari dah? Hari ni berapa Syaban hari ni? 21 dah ini. 21 kita puasa 3 hari. 3 hari ni 23 dah hari ni. Syaban 21 dah. Bermakna ada lebih 10 hari. 10 hari lagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Allahu Akbar. Sebab itulah sebelum kita masuk bulan Ramadan, kita adalah ada beberapa persiapan. Beberapa persiapan sebelum kita masuk bulan Ramadan. Persiapan ni sama juga dengan persiapan kita untuk kita bertemu dengan mati. Kalau kita belajar persiapan kita untuk masuk bulan Ramadan, samalah dengan kita belajar untuk persiapan kita menghadapi mati. Yang pertama poin kita, persiapan kita ialah apabila kita nak masuk bulan Ramadan, kita adalah mempersiapkan diri kita dengan jiwa dan perasaan kita. Perasaan kita adalah kita berasa suka. Kita berasa suka dengan kedatangan Ramadan. Selama dah nak mari bulan Ramadan, sukanya kita. Suka kada? Muslimin muslimat suka kada? Puasa hari ni pun suka kada? Ada orang dia kata saya suka benar, dia kata kalau mari bulan Ramadan. Bapa boleh jual itu. Kalau bulan Ramadan, kalau bulan biasa tidak laku sebagaimana bulan Ramadan. Orang jahit dia suka bulan Ramadan kerana banyak tempat jahit dia. Orang jual kok suka kerana dia boleh jual kok. Orang kepada dia lagi, orang jual cendol suka juga. Kita tidak marah orang yang suka kerana nak nego. Orang yang suka kerana nak jual benda kau. Kita tidak marah dia. Tetapi sebagai orang yang beriman, hendaklah kita berasa suka dengan kedatangan Ramadan kerana bulan Ramadan ini adalah bulan kepada bulan keampunan. Bulan yang digandakan pahala. Setiap perbuatan kita, kalau kita buat bulan lain, boleh sah. Tetapi dalam bulan Ramadan, digandakan. Yang mana pahala puasa, pahala ibadat kita. Nah, kalau kita buat satu ibadat yang sunat, diberi pahala seperti pahala kita buat ibadat yang wajib. Kita semaya sunat kafir fardu, pahala seperti semaya subuh kita. Kita pergi buat umrah, pahala seperti haji. Kita kita sedekah, pahala seperti zakat. Maknanya pahala ibadat kita yang kita buat, yang mana ianya adalah sunat, tetapi pahalanya adalah pahala wajib. Satu. Yang kedua, hal wajib dah kita buat, Allah Taala gandakan. Tidak terhingga banyaknya. Dan ada setengah kata, sampai 70 kali ganda berbanding dengan ibadat yang kita buat selain daripada bulan Ramadan tadi. Jadi, pahala yang Allah Taala gandakan kepada kita apabila kita memasuki bulan Ramadan. Kalau orang mati kan? Kalau orang mati bulan Syaban, dia mati bulan Syaban dengan mati bulan Ramadan. Mati 30 Syaban ataupun 29 Syaban. B mati pada 1 Ramadan. Maka di sisi Allah Taala, kalau mereka ini sama-sama banyak ibadat, tetapi orang yang mati di dalam bulan Ramadan tadi akan mendapat pahala yang lebih. Kenapa? Dia masuk bulan Ramadan, tentu sekali dia puasa. Bila masuk bulan Ramadan, tentu dia terawih. Bila masuk bulan Ramadan, tentu dia ada mengucap astagfirullahaladzim. Masuk bulan Ramadan, tentu sekali dia ada astagfirullah. Dia ada subhanallah, la ilaha illallah. Setiap amalan dia digandakan pahala. Jadi pahala dia tu menjadikan dia ni kedudukan di dalam syurga sesa melebihi daripada orang yang mati sebelum masuknya bulan Ramadan. Jadi biar kita merasa suka dengan kedatangan bulan Ramadan. Biar kita merasa suka. Saya ambil ayat apa ke? Kita bulan Ramadan dengan bulan biasa, memang kita suka bulan Ramadan. Kita pergi semaya di rumah masjid balas. Suka bulan puasa. Budak-budak suka. Budak-budak suka. Mari terawih masjid. Dia tak terawih, suka. Dia mari je ni je. Sallallahu wasallam alaihi. Ada buat lagi. Ada lagi dah. Tu ada semua tempat dia tak buat dah. Dia kata bid'ah kau apa dah. Jadi kita sebenarnya kita nak
Nak tarik budak-budak. Nak tarik budak-budak ni. Budak-budak kadang-kadang dia mari ramah tu. Dia tak maya. Dia jual sallallahu alaihi belakang. Lepas sallallahu dia standar. Ada lagi kalau gitu lah. Ada. Jam yang berbudak-budak juga ada lagi. Supon lagi. Panati nak pakai cendol. Amore. Tak apa lah betul. Kalau ada budak-budak lagi tu, dia mari masjid, dia mari balasah, dia tak semaya, biar dia mari. Jangan kita kata, apa mari tu nak pakai. Tu mari nak pakai bola kambing. Jangan kata gitu. Tu nak pakai cendol tu. Jangan kata. Muncul dia mari je. Ada kata dia banyak kamu. Kamu tak sendiri di masjid. Apa? Di masjid dia kata, orang masjid tu tengok sama. Tengok blind ni tak sedap. Orang bangun mari semaya, ugah tu. Orang mana kan? Sama kita tengok pandang-pandang gitu. Kalau orang mari boleh puasa, mari. Kita kalau kita buat tahu gitu lah, maknanya kita kata kita tidak kata baik mau tidak kita tanya. Ada orang kita pandang kita kata, mana ada mau mari balas mana ada kita mati. Ayat mukaddimah tu jadi orang panggil kecil hati lah kawan. Kalau kita kata dah, kalau kita gini, orang mau mari, kita orang ada yang mau mari, kawan suka nak ada yang mau, kita hati ada. Kalau tak pas hati, kita kata. Kalau dia pas hati juga, dia. Apa-apa kita lakukan, kita nak menangani masalah. Yang itu ya, okey, orang mari masjid ataupun mari balas kita ni enggak sakti. Maknanya kita kata kalau dia mari sini, jumpa dengan dia kita pek. Kadang kita tak pek dia dengan mutu. Kita pek dia mana kita suka dia. Kita suka. Dia mari balasah, dia mari masjid, kita buat baik. Kita buat baik dengan dia, kita buat rumah orang dia supaya dia terdekat dengan masjid, dengan balasah. Betul. Apa ingat tak? Apa tu di Masjid Muhammadi kan? Bulan Ramadan, Cina dia malu permukaan. Dia nak sai. Bulan puasa dia buat mari, buat permu. Temen kata Aminah dia kata kita nak hakim ke temen. Kata awak puasa hari ni yang suka. Ada seorang Cina tu, siapa nak bayar tengok. Dia bayar tengok, tiap tahun bayar tengok kamu. Dia nama apa nama ni? Masya-Allah. Kan nama lagi nama dia. Nama Jimmy. Jimmy ni Jimmy. Dia telefon kamu. Saya nak bayar tengok ni. Gua nak bayar tengok. Mari berapa dia tahu ni? Dia tanya berapa dia tahu. Atau gini Jimmy tahun ni tidak sesuai dengan tahun lepas dah. Tahun lepas 7 ria aja. Tahun ni lah ni 7 ria ni apa ni dia efekkan. Orang pakai pula pakai efekkan. Boleh bayar juga dengan 14 ria. Orang pakai berapa ada pada 7 ria. Boleh bayar dengan 21 ria. Dia kata saya nak bayar 21 ria. Mari masjid. Pakai luar pendek kat dulu. Ini pakai luar pendek alat bawah. Luar awal. Bila dia mari dah ni, kita pun apa nama ni kata gini, Jimmy sebenarnya saya nak bayar kau. Kata dia. Boleh masuk Islam. Tak apa kata. Waktu tu tak apa masalah. Teraya juga. Bapak dia sign. Dia nak sign dengan kita. Tak apalah mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi hidayah. Takat ni Allah Ta'ala bagi hidayah dia mengucap dua kalimah syahadat. Berapa tahun dah? Dia pergi bayar tengok. Cuma mau tanya sebab apa aku bayar tengok. Dia kata saya rasakan bila saya bayar tengok, dia kata saya rasa mesti saya ni lebih murah. Saya nego apa lebih tu lagi. Dia di Kota Baru tu macam-macam Cina itu. Ada yang bagi selipar, yang jual selipar, dia orang untuk apa ni tangga tempat ambil semaya berapa. Dia juga percaya dalam itu, tapi fakta lagi itu dia masih belum boleh lagi. Allah Ta'ala tidak bagi lagi hidayah kepada dia
untuk dia mengucap 2 kalimah syahadat. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala buka hidayah, dia dapat memeluk Islam. Baik, muslimin dan muslimat sekalian. Yang pertama, dari segi jiwa kita rasa suka dengan kehadiran Ramadan. Satu. Yang keduanya ialah kita apabila kita nak masuk bulan Ramadan, hendaklah kita ulang kaji. Kita ulang kaji ilmu-ilmu yang berkenaan dengan Ramadan. Dan kita buat malam ni program lagu ni comel. Iaitu kita buat program ilmu ambang Ramadan. Dan merasa ada lagi malam ni, kalau kita nak buat lagi ambang Ramadan pun boleh juga. Iaitu supaya kita boleh muzakarah, kita boleh kita boleh bincang berkenaan dengan puasa. Contohnya kita kata dah, ni kita malam ni kita nak belajar berkenaan dengan puasa. Gapo? Pertamanya syarat wajib puasa. Gapo syarat wajib puasa? Sebab kita orang Islam, apabila kita nak buat sesuatu, maka hendaklah kita belajar. Nak semaya, kita kena belajar bab semaya. Nak kahwin, kita belajar bab cara-cara berkahwin. Nak berniaga, kita belajar bagaimana cara-cara berniaga. Nak pergi semaya jenazah, kena belajar cara-cara semaya jenazah. Ada orang pergi semaya jenazah, orang tanya, dia mau pergi semaya jenazah, syarat sah semaya, ialah kita kena tahu masuk waktu. Kita nak semaya, dari kita dia terus pasti dia sebut syarat sah semaya ialah bila kita nak semaya, kita kena tahu syarat, kita kena tahu masuk waktu. Baik, masuk waktu subuh apabila gelincir matahari. Masuk waktu asar apabila bayi lebih panjang pada objek. Masuk waktu maghrib iaitu apabila matahari jatuh. Masuk waktu fajar, waktu subuh apabila terbit fajar. Masuk waktu semaya. Kawan. Pukul berapa masuk semaya? Mana? Bila mati? Bila orang mati? Jalan juga tu dah. Tak boleh kita melangkah tu tapi tak mau lagi dah. Orang mati banyak tu lebih dia tu. Boleh kau kita semaya. Baru mati. Mak baru mati. Kita mari kita asal kita nak semaya. Boleh kita semaya. Masuk ke waktu tu. Mandi dulu. Selesai mandi, baru boleh kita semaya. Walaupun belum dikafan. Ya, ada jenazah, ada setengah jenazah. Dokter itu, jarum itu. Keluar. Ambil biasa semaya jenazah, orang baru tunggu ni. Jenazah, dia aksiden kan? Tu bisa. Kalau dia kafan, jarum tu lekat pada kain kapet. Bila dekat pada kain kapet, dekat lagi. Anak ke mana? Mau nak tahu mau yang ini. Kita buat ini. Lepas mayat itu kita cuci supaya ini kalau kita ada lah. Dan maknanya mandi jenazah ni, supaya jenazah ni walaupun perlu dikapan lagi, apakah dia itu sudah dimandikan, kita sudah masuk dalam waktu dia. Boleh kita semaya. Baik, bila kita nak buat sesuatu, kita kena belajar. Maknanya apabila kita nak puasa, kita belajar. Apakah perkara-perkara yang membatalkan puasa contohnya? Apa perkara yang membatalkan puasa? Makan lagu mana? Makan secara mana yang menyebabkan batal. Kalau korek hidung, secara mana korek hidung? Apa nama lagi? Kalau tidur, hilang akal. Dalam kitab dia sebut hilang akal. Dengan sebab hilang akal menyebabkan batal puasa kita. Sama mana hilang akal dia tak sama. Hilang akal dengan sebab tidur. Hilang akal, orang tidur hilang akal. Tak ada akal, kita bila kecek buat dengan dia, tak akal. Kita kira ayak, gini kita ayak dia ada. Bangun kita kata, tengok aku ada dengar kawin ayak tadi. Mana kawin dengar, kawin tidur. Maknanya akal dia tak boleh terima apa yang kita ayak. Kalau dia puasa, dia hilang akal dengan sebab tidur, adakah batal puasa? Jawabnya tidak. Kalau hilang akal gila, hilang akal pitek.
Ilaka dengan bab pesek. Ilaka gila babi. Dia ada tahap-tahap yang mana boleh menyebabkan batal puasa. Dia ada juga yang tidak membatalkan puasa. Kalau tidur membuat tidur. Walaupun dia tidur tadi menghabisi hari sekalipun tidak membatalkan puasa. Lepas pada dia sahur pukul 5 dia tidur. Bangun-bangun orang bel maghrib. Baru dia bangun. Puasa dia mau puasa. Puasa. Zuhur tak semaya, asar tak semaya. Puasa. Sah apa puasa dia? Jawabnya sah. Sebab apa? Sebab hilang akal dia tidak seperti hilang akalnya gila ataupun pitam ataupun peksan dan sebagainya. Baik, muslimin dan muslimat sekalian, kita kena belajar. Terutama sekali perkara-perkara yang menghilangkan pahala puasa. Lah ni kan tingkat kita, orang mari masjid, mari balasah ni. Apa rasa kita nak belajar ataupun kita nak beringat dengan perkara-perkara yang membatalkan puasa-puasa kita ni. Kita sudah arif dah, kita mahir dah hukum puasa ni. Perkara yang membatalkan puasa memang kita jaga. Kalau salah ada apa nama ni nasi celah gigi pun kita bimbang. Takut-takut jadi termasuk golongan orang makan kita. Walaupun buti nasi pun kita pasal bimbang. Kita komo, kita gosok gigi. Bimbang kita takut-takut batal puasa kita. Tetapi ramai orang yang tidak jaga diri dia daripada perkara yang membatalkan pahala puasa. Dalam bulan Ramadan, kita duduk ngopak. Sedap kita ngopak bulan Ramadan. Sedap. Jamai dulu, kalau kawasan kapal mana, kita duduk tepi sungai, tak ada penghulu, kita tak gerak situ, belum buka puasa. Sedaplah kita ngopak. Email tu tak betul, tak bila ni tak kena. Kita duduk ngopak situ. Mana kita cari dulu. Lepas maya satu cari dulu, sementara buka puasa kita buat. Semata-mata untuk menghilangkan pahala puasa. Tu jamin dulu. Jamin dah ni, ngopak tak kena cari pemulung, tak kena cari duit. Ngopak lagu mana? Ngopak dengan hanya menggunakan WhatsApp saja. Telefon kita ada. Kita masuk dulu. Geruk ngopak. Boleh kita nak apa dia. Kita ngopak orang itu. Orang. Tak ada ngopak tu. Cara tu. Apa-apa? Duk cara. Pun tengok orang left. Kenapa dia cara dia tu? Dia Kelantan. Dia orang mungkin mana-mana kan orang yang Kelantan ni kan. Dia tak kena ngopak. Ngopak tu dah selesai. Yang kedua, ngopak tu dia tak jauh sama. Dia tak jauh. Kalau orang sini ngopak Kambon, Pak Dik pun dia datang. Orang tak tahu kata kita ni ada hubungan. Hubungan tu. Orang kata, ustaz tu sendiri gini, orang sendiri majlis ni gini. Kenapa dia ada saing dia situ? Ada sepupu dia situ. Ada adik-adik dia situ. Kita pergi mengajar, kita pergi sarap, kita wayak gini. Nak wayaknya Kelantan ni dia tak buat. Sudah tu. Wayak. Menjadi nama ustaz Sunan ni. Allah lah. Maknanya, mengupak ni, dia tak boleh kita mengupak. Terutama sekali, zaman ini ia mengetapak. Kita tidak mengupak. Apa yang merakyat? Live. Orang tahu lah. Lah di zaman ni dah. Orang ni beringat. Mau tanya lah tadi. Mau tanya. Live ke rakyat? Rakyat boleh kira lagi lah rakyat ni lah. Kalau live ni, orang boleh buka. Kita pam. Dua dia duduk dengar. Kita kecek tu. Tak kira mau tiap sudut kecek kawin. Kita buat je 2 kali tuan. Muslimin dan muslimat sekalian, perkara yang menghilangkan pahala puasa ni banyak. Ngopak, baloh, nak gocok. Itu perkara-perkara yang boleh menghilangkan pahala puasa. Jadi yang sebut gambar-gambar gitu. Jadi insya-Allah kita jaga diri kita daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang menghilangkan pahala puasa kita. Dan yang ketiganya, kita juga belajar, kita study, kita boleh kaji. Apakah amalan-amalan yang sepatutnya kita buat di dalam bulan Ramadan? Benda-benda yang sepatutnya kita buat di dalam bulan Ramadan. Yang pertama, kita buat perkara yang wajib. Yang kedua, kita buat perkara yang sunat. Dalam bulan Ramadan ni kita buat 2 perkara tu je.
Kok harus tu kalau boleh kita buat tak apa. Kita buat biar benda ni tentu sama ada benda yang wajib ataupun perkara yang sunat. Nombor satu, puasa. Puasa wajib, jaga belaka. Jaga perkara yang membatalkan puasa, jaga perkara yang membatalkan pahala puasa. Satu. Yang kedua, selain daripada perkara wajib, perkara sunat. Dalam bulan Ramadan sangat-sangat istimewa ibadat-ibadat yang sunat yang tidak ada pada bulan lain. Misalnya kita kata dalam bulan Ramadan tidak ada pada bulan lain tarawih. Tarawih tak ada dalam bulan lain. Nah, tarawih ni kita tahun ni kita kena orang panggil kita nak kena kocok. Tahun ni kita nak puasa yang terbaik. Jaga semua sekali daripada pahala terbatas. Nak tarawih tiap-tiap malam. Tiap-tiap malam. Sebab kita tidak tahu umur kita panjang ke tak. Kalau kita tak ada puasa, tak ada tarawih tahun ni, tahun depan kita tak tahu lagi. Sama ada kita dapat bertarawih lagi ataupun tidak. Kalau kita cakap, carilah tempat tarawih yang terbaik. Kalau kita cakap, kita cari tarawih. Pokok Masjidil Haram. Malam Mei 1 juzuk dah. Kalau kita cari tempat mana-mana di masjid itu yang terbaik. Kau baca semalam Mei 1 juzuk. Kalau di Masjid Muhammad ni, tarawih tiap-tiap malam baca 1 juzuk lebih. Sebab apa? Sebab malam 27 kita nak khatam. 1 juzuk semalam Mei malam pertama Alif Lam Mim habis, kemudian diambil dalam juzuk Sayang Kulul Subhati. Dalam selah ke. Bermakna kalau satu malam kita ambil 1 juzuk, kalau dah 30 malam, mana kita curi selah-selah, mana-mana 27, kita sudah boleh khatam Al-Quran. Ada satu orang yang menjumpa masa di Masjid Muhammad ni. Orang tu ni, dia orang tua tu. Ya. Tahun pertama menjadi imam Masjid Muhammad ni, amat tak tahu. Orang ni kewujudan dia tak tahu. Amat tahu dekat-dekat dari bulan Syawal setelah habis kemudian ni, habis puasa ni. Dia mari jumpa dengan Ambo. Dia kata, imam, Ambo nak minta diri lah. Minta diri kan tu. Minta maaf dan pengerti imam kalau ada salah silap. Ambo esok Ambo nak balik lah. Ya. Dia balik. Mari tidak lagi. Dia kata Ambo lagi, tak boleh masuk, tak boleh balik. Ambo tengok dia, Ambo tak tahu kata dia tidur masjid, semua. Dia kerja, dia nego. Untuk dapat. Boleh puasa, boleh dia tidur. Dia mari duduk di Masjid Muhammad ni, start malam yang pertama. Dia balik selepas daripada puasa ni. Lepas puasa ni, barulah dia balik. Dia duduk situ. Duduk di masjid. Amo tanya dia, apa tanya? Panji apa duduknya, apa dah tinggal kawin. Tak tinggal semalam. Tak yang nama tinggal kawin. Kok kawin buat apa nama ni? Semalam Mei 1 juzuk tu tidak pernah dia tinggal. Allah. Kata terimbas dia tinggal kadang-kadang. Kalau tak tinggal kawin tu tinggal kat dia. Tak cukup tinggal nama ni 20. Kadang-kadang buai kau tak apa. Dia kata dia tak tinggal. Lepas tu dia kata tadarus Al-Quran. Dia kata waktu imam buat setiap hari, baca sejuk-sejuk sehari dua ramai-ramai tu, saya baca soal. Dan maknanya kok tadarus Al-Quran lepas mayasa setiap hari tu 30 juz itu dia tamat. Kok malam-malam ni kok terawih juga dia tamat. Allah. Kamu tanya deh. Apa tanya? Maya 5 waktu ni lagu mana? Jumu'ah lagu mana? Dia kata dia tak tinggal itu. Jumu'ah tak tinggal. Takbiratul ula pun tak tinggal. Mana apabila dia menentukan masa dia. Dia berada di masjid. Duduk di masjid sepanjang bulan Ramadan tadi. Dia dapat jaga. Nabi royak sama-sama dia yang boleh jaga. Semaya jumu'ah dia dengan mana? Dengan 40 hari. Tanpa ketinggalan takbiratul ula. Dia akan mendapat 2 kelepasan. Yang pertama lepas daripada neraka. Yang kedua lepas daripada sifat munafik. Jadi alhamdulillah. Dalam bulan Ramadan, macam dengan apa tadi, dia menumpukan sungguh duduk di masjid. Maka setiap waktu dia sembahyang jemaah, setiap waktu sembahyang jemaah dengan tanpa ketinggalan takbiratul ula. Jadi muslimin dan muslimat sekalian, maknanya kita buat program ambang Ramadan. Kali kita beli program sebuti pun tak apa. Kok nanti kamu nak buah-buah, suka-suka tu, tak biar tu. Kok ni hak kita nak program dalam bulan Ramadan.
Dalam bulan Ramadan kita jaga ibadat puasa kita. Kemudian kita jaga sunnah. Utama sekali semaya Jumaat. Semaya Jumaat kita jaga. Ini tanpa ketinggalan takbiratul ula. Kadang-kadang kita buat start daripada awal lagi. Start daripada awal lagi Ramadan. Sampailah 14 menit. Esok dah cukup. Hari ni tak sedang tunggu. Esok dah cukup dah 40. Hari ke-39. Esok. Buat apa? Timai takbir. Allahu Akbar. Kita sini buat apa? Buat apa? Rodo. Tanda juga luka cita. Jadi muslimin dan muslimat sekalian. Sebab besarnya fadilah orang yang dapat jaga semaya 5 waktu selama 40 hari ini sangat-sangat besar fadilahnya. InsyaAllah mudah-mudahan kita sebelum kita mati kita dap. Kita dap 40 hari, 40 malam dengan tanpa ketinggalan takbiratul ula. Kita minta doa dengan Tuhan supaya Tuhan beri dalam itu. Tahun ni kita semaya Jumaat kita dapat semaya Jumaat. Terawih 30 hari kita dapat berterawih. Dan juga 10 hari kita dapat beriktikaf. Kita beriktikaf kalau kita sini oleh kerana balasan kita tidak nama masjid, kita boleh pilih masjid kita tahu berdekatan dengan kita masjid besar duduk susu ni ke untuk kita beriktikaf. Yang mana iktikaf ni amalan kita duduk di masjid. Paling kurang kita membanyakkan masa kita di masjid daripada di rumah kita. Itulah amalan sunnah Rasulullah SAW. Dan pastikan juga kita pada tahun ni kita boleh baca Quran. Kita boleh baca Quran sekurang-kurangnya kita dapat khatam Al-Quran. Tadi kita boleh baca Quran. Kalau tak boleh pun sekurang-kurangnya bekah Quran kita tahu. Maknanya kita kena ke mana-mana kita kena kata, hari ni, tahun ni aku nak baca Al-Quran. Aku nak baca Quran dalam bulan Ramadan. Aku nak baca Quran. Sebab bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Kenawi, ni lagi ni kita kena gedor. Kita membiasakan diri kita ni bersama-sama Al-Quran dalam masa 10 hari ini supaya masuk bulan Ramadan kita lekat dengan Al-Quran. Kita baca Quran semua. Kalau kita kata kalau tak ada habis 30 juzuk pun tak apalah. Pada tahun ini kita cuba biar bekah juga Al-Quran. InsyaAllah. Jadi yang mau rasa sejak Ambok kecil saat ni pukul 7.5. Pukul 7.55. Dan ni pukul 8.50. 1 jam kita bersama. Jadi itulah lebih kurang persiapan kita untuk kita masuk bulan Ramadan. Dia masuk saat ni kan? Masuk saat ni persiapan kita untuk masuk bulan Ramadan adalah sama dengan persiapan kita untuk mati. Sama dengan persiapan kita untuk mati. Patutlah hamba ingat. Kalau kita jemaah, kita dengar pertemuan jemaah yang disampaikan oleh Tinggi. Pertemuan jemaah lalu kita dengar pertemuan jemaah di masjid Majlis Agama Islam banyak memperingatkan kita tentang kehidupan akhirat. Banyak memperingatkan kita supaya kita jaga semaya. Tiap-tiap minggu. Pertemuan jemaah peringat bersama-sama dengan muslim kaum kita tadi suruh kita jaga belakang. Jaga supaya kita mempertingkatkan ibadat. Pakat ibadat tiap-tiap minggu diimbil. Macam kamu hantar pada email, suruh email peringat dalam tebak. Perbanyakkan ibadat. Jangan sekali-kali buat maksiat. Jangan tinggal solat. Jangan makan makanan haram dan juga syubhat. Pak T. Perbanyakkan ibadat. Tinggal maksiat. Jangan tinggal semaya, solat. Jaga makanan, jangan makan makanan yang haram. Dan juga syubhat. Kita puasa ni tu yang nak ajak kita jangan makan ni walaupun halal ketika tu halal. Makan nasi, roti canai, melu, apa tu adalah makanan yang halal. Makanan yang halal tapi bila makan sehari dari bulan Ramadan Tuhan perharamkan dia. Makanan yang halal bila Tuhan Allah kita jaga boleh makan. Luar Ramadan. Tak. Selepas daripada tu kita kena jaga sekali-kali kita makan barang yang betul-betul Allah Ta'ala haramkan kepada kita. Jangan makan. Makan rasuah, makan dadah, minum alkohol, makan barang yang tidak benar. Barang curi orang. Tak minta dengan orang dulu. Ada orang mudah-mudah makan. Masuk dalam perut dia makan. Kemudian, boleh minta maaf kali dengan mana tahu lagi orang maaf pada. Nak makan dia tentu dulu barang ni adalah barang yang halal. Allah yang hantu buku kan. Buku ayat pada MB dan ini.
Aku dulu petai-petai kita pergi dengar di pondok Gerangin itu. Nah, sampai sekolah itu. Aku ngaji sekolah kepala aku. Lepas ngaji sekolah kepala itu, aku kasih ketika di pondok Gerangin. Nah, kadang-kadang kita klik mana, tapi kita klik petai. Kita satu itu buku bapak-bapak mak tunjuk ngajar. Apa ingat lagi? Satu peristiwa buku ayah pada dari mak aku. MPG dan ni lah. Hidup sana dengan sana dia. Adalah budak pondok lagi. Budak pondok lagi dia kata tu guru. Kepada dia. Dia tak spek gitu. Tegak Tegak. Dia kata kita nak minta maaf dengan guru. Minta maaf ke apa? Mari dia kata kita ambil gua mau. Dia ada pembalasan tu. Pesuka dia tak ada pembal. Atau pembuh, kau molek. Atau guru, mari kita ambil gua mau. Kita tak payah kata guru. Hari ni kita nak minta maaf kata guru. Dia pun tak kita kata. Masuk neraka dulu baru masuk syurga. Masuk neraka dulu baru masuk syurga. Mari memakai soalan Nabi dulu. Mari makan tapi tak kata makan haram masuk neraka. Hari ni baru nak minta maaf. Kalau tidak dia maaf, boleh masuk syurga. Kalau tidak tak, biarkan muka haram tadi itu akan dimasukkan ke dalam neraka. Jadi muslimin dan muslimat amal sebut di antara pertemuan jemaah yang memperingatkan kepada kita, mengingat pada bulan Sabtu, jemaah mula-mula bulan Sabtu tahun ini. Ada satu pertemuan jemaah yang mendengar di masjid kita bersama jemaah berasa apa nama ini terkesan di hati. Seperti katakan, dia baca ayat, ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa la tubtilu a'malakum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan jangan kamu batalkan, jangan kamu sia-siakan, rusakkan amalan kamu. Kemudian dia kata rumah kita yang terakhir ialah di akhirat. Rumah kita yang terakhir ialah di akhirat. Mula-mula seperti kata. Kita kena ingat rumah kita. Jadi kita bahasa rumah kita ni akhir ni masalah kita. Kayak rumah kita ni banyak. Jangan dulu rumah kita buruk. Kapur dan lepas tu kita ada pinti sikit kita bekti. Dan ni kita tu kita bahasa okey dah kita dah. Tapi kita mungkin rumah akhir lah. Rumah kita yang terakhir itu berarti kata ialah di akhirat. Rumah kita terakhir. Kemudian seperti kata. Kita tidak tahu rumah kita yang terakhir itu berada di mana. Berada di lokasi surga ataupun berada di lokasi neraka. Bayangkan bagaimana kalaulah rumah kita yang terakhir ialah berada di dalam lokasinya, lokasi neraka. Kita duduk dalam neraka. Orang terakhir itu yang kekal abadi selama-lamanya ialah di dalam neraka. Kalau rumah kita terakhir berada dalam surga, alhamdulillah. Kita, isteri kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita berada dalam surga, alhamdulillah. Kalau kita dalam ni, kita boleh pilih. Rumah kita nak duduk mana? Rumah tempat balasah, tepi balasah, rumah tempat masjid. Kita kasih duduk kalau rumah kita dekat Cina, rumah India, Rusia, kasih duduk. Tak punya beg. Ada orang kafir, terkongsi muzik. Kita pilih rumah. Duduk tempat yang kita rasa yang tenang hati kita. Kita boleh pilih dunia. Tapi di akhirat, lagu mana? Seandainya, lokasi kediaman kita, rumah kita yang terakhir itu ialah di dalam neraka. Na'udzubillah. Oleh kerana kita tak tahu, kita ni duduk dalam syurga ke neraka, maksud sekali, hendaklah kita yang diberi peluang lagi untuk hidup di atas dunia ini, kita jadikan umur-umur kita. Sisa-sisa umur kita yang ada ini sebagai umur yang ada nilai syurga. Umur yang ada nilai syurga. Lagu mana umur yang ada nilai syurga? Setiap yang kita buat jadi pahala. Setiap yang kita buat jadi pahala. Baiklah. Allah ya tunggu ni aziz tak bisa. Apa itu dalam kesek-kesek dia dulu. Dan dia orang buat dalam YouTube. Tu ada dia orang ada YouTube. Comel tu katakan. Tu kata esok kita duduk dalam kubur. Esok kita duduk dalam di akhirat. Pitih mah kita, pitih ria kita terakhir. Tak ada engkau pitih mah, pitih tak ada engkau.
Piti kita ni tak nanti kau dah akhirat, tak nanti kau dah le kubur. Kita pergi ditabah pun tak laku dah. Gina go tak laku dah. Dia kembali nasi piti dia, nasi nak piti tu juga. Kemana-mana nak piti tu juga. Nah, gina ala kapten ini, kena pergi kat manager aja, nasi piti. Tu piti dia kita. Piti dia kita, piti kok kita, piti dolar kau berapa, pound sterling kau yang ada dengan kita. Dalam kubur tak laku. Tuku kata hak lakunya di sana ialah mata wang namanya pahala. Pahala tu. Sebab itulah kita tanya. Kita jadikan diri kita ni sebagai pahlawan. Pahlawan. Jadi orang yang banyak pahala. Jutawan. Orang yang ada harta juta-juta. Hartawan. Orang yang banyak harta. Pahlawan ialah orang yang banyak pahala. Jadi, mana tempat kita nak pergi jadi banyak pahala kita, tak lain tak bukan. Masanya ialah di dalam bulan Ramadan. Pada Ramadan ni, kita kaji juga. Baca Quran, sedekah, ada nak keluar, kita ada meeting buat makan, apa nama ni, buat buka puasa apa, ikutlah. Keluar zakat. Gapo peluang untuk kita ibadat, sebulan ni kita hadap. InsyaAllah. Peluang untuk kita menambahkan ibadat kita, menambahkan pahala kita. Tak laku. Dan tak laku. Yang kita anggap, kita kata tak apa kali. Kalau kita mati, kita ada anak cucu, orang itu mengganti kita. Saudara agaklah orang mengganti. Bukan orang yang mengganti. Ni sebagai akhir yang menurut kita, kita mengganti kan. Masa mau jadi tim, dia masih tumpah. Nah, lepas maya jemaah, ada satu siuk maya kamu. Dia kata, Timeh, ada orang ajak apa namanya semaya. Mana? Tu. Dia tanya Cik Mat. Dia nak apa orang? Sebutir kereta. Sebutir kereta. Gini. Lepas maya ni, kita bila binti dulu, binti orang rumah kawan ni. Lepas ni kita katuk, gani kita pergi. Dia nak sebutir kereta, kita pergi. Timeh tua, tinggi muda, untuk bila tersiap, AJK seorang. Cukup 5 orang. Lepas maya, bila binti dulu kita. Lepas bila binti, gila sebutir kereta. Di rumah tempat orang ajak. Sampai rumah tu kan, orang penuh. Dia tunggu tu email. Kata, nak apa nama ni, nak sebutir kereta je. Orang tumpak ni kan, ada orang tumpak sini. Dia biasa dia tak semui menyusuh kata email. Dia rayak email nak sebutir kereta. Orang tu hok daripada masjid. Orang lain tu dia pergi rayak. Dia pergi rayak. Ramah penuh. Dia tunggu. Kata lagu ni. Kalau tahu gitu, sudah maya kita mari dah. Naik. Maya ajak. Sudah maya ajak. Dua rumah yang ambil puasa best. Rakyat email. Apa tadi? Bila menaik dia kata. Bila naik, semua orang rumah dia tu. Maya tadi. Wah, bang wek bang. Bang dia. Dalam tu apa kata, dia kan. Bang lagi ni kita bang lagi kita katakan ya kali ni Allah sudah semuanya yang Allah sebab malu sebab tiba dulu buat tahan diri ngati ni kamu lah yang kita ngati tu ayam putih tapi tempat saya macam apa dah orang tak ada gambar deh. Tak ada gambar kata. Awak tu beri ada gambar makan yang gambar. Kamu tengok mai ke dapur. Pinggir ke orang bawa kau. Kamu tengok pinggir tu nampak melu. Bukan tu kulit dia apa ni. Apa terpeg itu? Kenapa beh? Sampai kulit dia. Melu. Kecung lah. Dia kini tumpak ya. Dia umur dekat-dekat tumpak. Macam gitu Pak. Dia umur dekat-dekat. Pabang dengan dia. Dia pakai rumah ni. Rumah penuh. Ada bodoh-bodoh. Kita pun tak apa lah. Turun balik tu. Pasti muda-muda datang. Dia pergi di kamu. Amen. Good. Dia good. Dia pergi.
Amoy gapo gugu. Ngati reka ya. Ngati reka. Oh, bukan kata reka kan. Mula-mula kita kata deh. Afdal dzikri la ilaha illallah. Mula-mula anggap belakang. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Akhir sekali la ilaha illallah. Ngini pada la ilaha illallah. Tasir dah tu. Dia ngati ngiling kita tasir dah tu. Awak pun la ilaha illallah. Jadi nak ayat. Sudah main kita dah ni dah. Ngati. Orang nak rekam dah kok. So, siapa 100 suka nak ngati siapa 100. Kalau siapa ngati 200 300, oh aja. Pakai ngati malam ni ya kok. Gitu. Amas tak jadi pimpin Haji Muhammad ni. Amas kata nak buat sikit program. Pada jemaah dia kalau dulu program lama maya ajak lepas pada tu baca ya. Dah, lepas tu ngati. Lepas tu orang bel kan masa itu. Pendek kan ngati. Amas kata begini, kita tukar sikit. Pada jemaah maya ajak baca Yasin, kita tafsir TV, kita Maisa, lepas Maisa kita ngati. Boleh banyak putih sikit. Ngati. Sebab lepas Maisa ni boleh kita ngati mana-mana pun kan. Lepas Isa mengati banyak putih sikit. Belas-belas saleh tu kan, lepas pada sembahyang belas saleh, lepas pada doa tu saleh kan. Ada seorang ni Muhammad dia pakai tangan amu dia pakai dia tak pakai tangan dia pakai gitu. Dia kata kalau nak menganti panjang-panjang buka pondok. Jangan dia agak-agak. Jangan dia agak-agak ngati pada kita selepas daripada mati kita. Nak ngati lan ni. Nak buat majikan lan ni. Nak buat buka masa lan ni. Nak apa lagi? Nak baca Quran lan ni. Nak tahlil lan ni. Semua sekali lan ni. Dalam bulan Ramadan ni tepat orang panggil lubuk ibadah. Pada sekarang itu dah. Karena kita pakai masa 1 jam 15 minit. Jadi Allah kita maafkan karena masa panjang. InsyaAllah. Kalau kita ada kuliah kita jumpa lagi. Kalau kita tak jumpa sini kita jumpa baru. Nah, jumpa pondok tegur lah tak. Gua ni dari pakai emas ni tak senang kan. Kita panjangkan lagi silaturahim kita dari bahasa kita insyaAllah. Kita akan bertemu lagi. Kalau bertemu di dunia, kita bertemu di akhirat. Kita bertemu di akhirat di dalam surga tempat kekal. Sebab kita tadi tak ada lain kita. Kita mari masjid, mari surah, kan kita nak mati, kita nak masuk surga. Suatu apa lagi itu, apa lagi itu. Jadi mudah-mudahan kita semua akan bertemu. Pertemuan kita yang terakhir ialah kita di dalam surga. Kita akan buka bersilaturahim di sana. InsyaAllah. Aku berkata, Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di atas ceramah itu tadi, jadi alhamdulillah kita banyak benda kan. Allah pasal tahun ni kita boleh tingkat, tingkat daripada tahun kita harap kita boleh meningkat sama insyaAllah. Jangan jadi undur ke belakang. Jadi tahun lepas lebih sikit tahun ni pokok ke atas ya. InsyaAllah tahun ni kita. Jadi terima kasih banyak di atas ceramah itu tadi. Dan terima kasih kepada semua yang hadir pada malam ini insyaAllah. Mudah-mudahan kita dengar kita jadi amal soleh. Ini pun kita boleh buat insyaAllah jadi amal soleh untuk kita semua insyaAllah. Jadi terima kasih juga kepada semua ahli jawatan kuasa yang menjayakan yang menyediakan makanan kita pada malam ini insyaAllah. Lepas ni kita ada dengan kita dah nak makan sini pun boleh disediakan air ke semua sekali walaupun buku dah ada gitu boleh makan juga. Ya tak? Ataupun tak apa yang nak makan kuih saja nak minum air pun dia boleh balik kalau gitu. Jadi ada 2 pilihan insyaAllah. Malam ni jadi apa sekarang malam ni kita tu diketua je boleh nak syukuri kita dengan kamah. Okey. Orang lain apa pakat menolong apa ketua yang boleh tadi boleh. Nyawa apa semua apa
kita untuk menyediakan. Kalau sudah masuk kambing itu tak tahu kambing terdeka. Terdeka enggak dengannya besar kepada kambing. Dan itu besar. Jadi apa pun insyaallah itu pun sedikit lah. Jadi setakat itu saja lah. Jadi mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi. Terima kasih dan lagi kita bersama. Insyaallah ada lagi. Saya tinggal buat video bila ada hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala